dia. Ni ada pemidato di Malaysia. Nah, kena dengar. Nah, Saud Jadi cara dia, Tok Goni Aziz cara dia. Nah, Ustaz Zahid Idrus cara dia. Lagi. Ha? Ustaz Syamsuri cara dia. Najib tak ada orang tak termasuk. Cik cakap aku tak faham. Alah Badui lagi lah. Kita perlulah sungguh-sungguh dalam kelas. Apa dia patutnya bersungguh-sungguh tu yang kena kuat. Hak kita perlulah tu tak perlu kuat. Katanya kita perlulah bersungguh-sungguh dalam haruf tu. Ni tak. Kita perlulah bersungguh-sungguh. Jam. Bukan kutuk. Cara tak kena. Betul kan? Tak kutuk, cara tak kena. Astaghfirullahaladzim. Ustaz Wajadi, Tok Goni Aziz, Ustaz Fadil Nur. Ni cara dia, Ustaz Fadil Nur cara dia. Ustaz Fadil Nur dia mendatar. Dia naik daripada slow naik, puk berhenti. Masa tu orang cakap, "Ui, bagi lagi." Dia cerdik. Dia mula orang dengar memang. Sungguh. Orang pendengar Ustaz Fadil cakap. Mula dia. Bismillahirrahmanirrahim. Naik tinggi. Dia gitu. Mahathir kemah. Datuk Seri Datuk Mahathir. Nah, tu Datuk Mahathir. Walaupun beza pandangan dengan kita. Nah, dia pun gitu juga, kan? Cuma dia bercakap dia pemidato. Najib dengan Pak Allah jam terus lah. Lawan dengan dia. Dia cakap mendatang. Cuba tengok dia cakap. Dia cakap sedap. Ya, tapi saya tak dengar meluat. Dia meluat tapi dia ada cara cakap dia. Masih. Nah. Dia lagi. Ustaz Zainal Asri, dia cara dia. Ya. Ustaz Nasruddin Tontowi. Ustaz Nazrul Nasir. Wallah. Wa ra annahu lam yakun yazummu sawaqan wala yamdahu. Habis dah tu baca apa? Berulang balik kali. Tu. Wa iza ghadiba a'rada wa asyaha. Kalau Nabi marah, maka Nabi akan berpaling. Nah, Nabi akan berpaling pada perkara tersebut dan orang akan nampak. Wa idza fariha ghadda tarafah. Nah, maksudnya kalau orang tengok Nabi marah, orang akan tahu kata Nabi marah. Nabi tak bercakap, tapi orang tengok muka Nabi tahu. Kata dia marah. Tu dia. Dia bagi isyarat suruh berhenti tu. Wa idza fariha, kalau Nabi gembira ghadda tarafah, maka Nabi akan tunduk. Kalau Nabi seronok, gitu. Tu Nabi lah, hang suruh kemah. Kisah tak siap apa. Lagi lepas ni tukar tu cara. Saya nak ikut Rasulullah. Ustaz kan suruh ikut Rasulullah. Tak apa, silakan. Pingan poyo. Poyo semua. Dia poyo apa? Poyo dia tu. Dia buat gaya. Buat. Nabi SAW jullu dhahikihi tabassum. Kebanyakan gelak Nabi adalah senyum. Al-Imam Ahmad Al-Ghumari radhiyallahu an, Al-Hafiz Ghumari, Ahmad Al-Ghumari menyusun sebuah kitab berkenaan dengan gelak Nabi SAW hatta badat nawajizuh, sampai nampak gigi geraham Rasulullah. Ada berapa hadis? Ada 11 hadis sahaja yang Nabi gelak sampai badat nawajizuh, sampai nampak gigi geraham. Gelak sampai nampak buka sikit mulut, buka sampai nampak kongkong, nampak geraham Nabi. So, Nabi gelak sampai buka mulut. Antara cerita berkenaan dengan sahabat Nabi SAW yang masuk Islam. Nah, jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, masa tu Rasulullah bersembang-sembang. Ni Nabi duduk dengan para sahabat bercerita tentang zaman jahiliah. Nabi duduk sembang, dengar. Nah, zaman jahiliah dulu macam mana kamu masuk Islam? Nabi dengar. Sahabat kata, ya Rasulullah, saya masuk Islam dengan cara saya satu hari tu nak pergi sembah berhala. Adalah masalah sikit. Tak pergi kat berhala. Berhala di keliling Kaabah 360 ikut tahun. Ikut hari. Hari ni berhala ni, esok berhala ni, lepas tu dia 360. Habis tahun keliling semua berhala. Dia kata ada satu hari saya nak pergi jumpa satu berhala ni. Saya pun pergi. Masa pergi tu tengok ada musang. Saya kok duduk kat berhala ni. Dia kencing atas kepala berhala ni. Dia kencing. Kemudian berhala ni tak buat apa. Duduk gitu. Kalau hak kenyih. Tuhan apa dia kata? Jentik dah telok. Satu dia tak kata lah, saya kata. Kencing, itu lah, baru Tuhan. Dia kata ni tak buat apa. Saya tengok tu kencing pun ayam meleleh.
Terus waktu tu saya pindah jalan terus pergi jumpa Rasulullah, masuk Islam terus. Tahu kata ni mangkuk air semua ni. Poyo semua. Maka terus dia pergi masuk Islam. Nabi gelak hatta badat nawajis. Nabi kata tu dia. Sebab tu masuk Islam. Nampak gigi geram. Gigi geram kita tak payah tengok. Sebab berlubang banyak. Nampak masya-Allah tabarakallah. Nabi gelak dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita lagi Nabi gelak. Nanti kita tengok bab Nabi gelak. Yaftarru an misli habbil ghamam. Kalau Nabi gelak tu nampak ni gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak susun ni macam apa ni? Allahumma salli ala Muhammad, gumpalan awan yang sangat putih. Macam gumpalan awan yang putih. Allah, comel gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya. Allah, nampak tak? Saya nak bayang, tak boleh nak bayang. Yang diceritakan oleh Hinda bin Abi Halah ni hanya gambaran yang ada pada dia, nampak depan mata dia. Secara kesimpulan dan secara keseluruhan dan juga yang benarnya Allah Ta'ala je yang tahu. Macam mana cantiknya Rasulullah. Itu je. Babu maja'a fi dhahiki, ni habis last. Kita baca dan kita berhenti. Macam malam. Kira tak habis lagi tak? Sampai bab 35. Ni kira okey tu. Ni jangan-jangan berlaku ni. Sampai bab 35 dalam masa 2 hari. Lagi ada beberapa bab lagi saja. Tak banyak mana dah. Sikit je ni. Sikit lagi. InsyaAllah kita balik daripada Turki ni, kita sambung balik. Tu pun kalau mereka kenal lah. Kita tahu orang kenal. An Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam saqa, betis Nabi ni. Pada betis Nabi sallallahu alaihi wasallam humushah, yakni bulu-bulu yang halus. Wa kana la yadhaku illa tabassuma. Nabi tidak akan gelak melainkan senyum saja. Bukan tak gelak langsung, maksudnya kebanyakan gelak, itu maksudnya. Kebanyakan gelak Nabi adalah senyum. Kalau Nabi takkan gelak sampai terbahak-bahak. Kalau Nabi gelak hanya banyak senyum. Senyum saja. Wa kuntu idza nazartu ilaihi aw wa kunta idza nazarta ilaihi. Kalau wa kuntu, ini riwayat daripada seorang nak bagi tahu Sayyidina Jabir bin Samurah, nak bagi tahu kata aku kalau tengok, kalau disebut dengan riwayat wa kunta idza nazarta, seorang nak bagi orang bayangkan. Kamu kalau kamu tengok, gitu maksudnya. Ilaihi, kepada Rasulullah, qultu kembali pada Jabir ibn Samurah. Kalau kata qulta, betul kamu akan katakan akhalul ainain wa laysa bi akhal. Kamu kalau tengok Rasulullah, cara tengok gitu, kamu akan katakan bahawa Rasulullah itu matanya bercelak. Wa laysa bi akhal. Tapi bila duduk dekat, rupanya tak bercelak. Disebabkan rumus ataupun ahdabun Nabi SAW, ni bulu mata Nabi SAW terlalu tebal, maka rapat, maka nampak macam bercelak. Syekh Yusri kalau pergi tengok, mata dia nampak jauh macam celak, duduk dekat tak celak. Maknanya bulu mata dia tebal bawah. Cucu Rasulullah, ingat. An Ubaidillah ibn Mughirah an Abdullah ibn al-Haris ibn Jaz'in radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ma ra'aitu ahadan akthara tabassuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok orang yang paling banyak tersenyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tengok habaib banyak senyum. Ni apa ni tok guru kita Habib Ali Jufri. Tengok kalau dalam majlis pun senyum. Insya-Allah. Kita anak segan nampak gitu. Nampak poyo pula kan. Kalau dalam majlis kita duk orang pedia tu. Nak kita ni siapa dia kan. Habib Ali senyum, masya-Allah. Comel. Kita dah tak comel, lepas tu dia senyum gitu lah, nampak. Dua lagi uduh. An Abdullah bin al-Haris radhiyallahu anhu qala ma kana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Rasulullah tidak gelak melainkan senyum sahaja. Jadi tidaklah menafikan dengan hadis yang gelak. Jadi kena faham elok-elok lah. Lepas tu baca hadis jangan dengan satu hadis saja. Baca dengan banyak riwayat. Nabi gelak juga, tapi kebanyakan, dimasukkan semua hadis ni, kebanyakan gelak Nabi adalah senyum. Itu maksudnya. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Rasulullah pernah meriwayatkan hadis Rasulullah mengatakan, aku kenal orang yang pertama masuk syurga, wa akhira rajulin yakhruju minan nar, dan aku kenal siapa lelaki yang terakhir keluar dari neraka. Itu dia. Nabi tahu semua. Kalau tahu yang terakhir, maksudnya hak yang sebelum-sebelum pun Nabi tahu semualah. Bukan tahu yang awal dengan akhir, hak tengah. Bukan gitu. Itu cara kita mengapai. Tak, Nabi dia tahu semua maksudnya. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayuqalu. Maka bila mana lelaki yang akhir keluar dari neraka ni, lelaki ni dah keluar akhir sekali,
Maka Allah Ta'ala kata kepada dia, kepada para malaikat, i'ridu alaihi sighara zunubihi wa yuqba'u anhu kibaruha. Allah kata kepada malaikat, wahai para malaikat, ambil dosa-dosa dia yang kecil-kecil, tunjuk kat dia. Hak dosa kecil-kecil dia ada buat dulu ni, tunjuk kat dia, ni dosa-dosa kecil yang buat dulu. Hak dosa besar dia tinggal, jangan tunjuk, tak tepi dulu. Itu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada lelaki tersebut, amilta yauma kaza kaza wa kaza wa huwa muqirrun la yunkir. Maka Allah Ta'ala kata kepada lelaki ni, kamu buat hari sekian, betul tak kamu buat? Maka huwa muqirrun, dia kata, ya Allah, memang aku buat, ya Allah. Tak ada langsung nak ingkar langsung. Dah keluar dah api neraka. Kalau ingkar lagi, tolak masuk lagi. Dia dah keluar dah tu. Nampak tak? Maksudnya dia ni, wa huwa mushfiqun min kibariha. Maka waktu tu dia berdebar dengan dosa besar dia. Mushfiqun ni maksudnya duk berdebar. Sagi Allah Ta'ala tunjuk dosa besar aku mampu. Ni duk tunjuk dosa kecil ni. Hang buat sekian tunjuk terus tu. Ni sekian ni hang buat. Betul tak? Hang buat ni. Hang pegang nak darah orang. Ni dosa kecil. Ni pegang nak darah orang, cium nak darah kawan ni pula. Kawan ni pun hang cium juga tu. Dia banyak ni cium. Pam semua dia tunjuk ni. Ya memang aku buat, ya Allah, memang aku buat, ya Allah. Lepas tu dalam hati dia, kalau lah hak besar lagi pun ada. Tapi tak tunjuk pula ni. Tak ada pula. Dia kutak. Maka Allah Ta'ala kata, fayuqalu u'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanatan. Tuhan Ta'ala kata apa? Tu semua hak yang dia buat, hak tak elok tadi ni, hak dia tunjuk tu, hak dia mengaku tu, ganti kat tempat tersebut dengan kebaikan. Dah lah buat jahat, hak jahat ganti baik pula. Oi, kemah. Maka waktu tu lelaki ni pun kata, ya Allah, innali dhunuban la araha hahuna. Ya Allah, aku rasa dosa aku banyak lagi sebenarnya. Mana dosa aku hak lain? Qala Abu Dzarrin falaqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajizu. Aku tengok masa tu Rasulullah gelak sampai nampak gigi geraham dia. Ni antara hadis yang Nabi gelak sampai nampak gigi geraham. Maksudnya apa dia? Apa faham nak lawak ni? Maksudnya dia kata, aku rasa banyak lagi dosa, ya Allah. Hak ni hak bagus, hak yang jahat-jahat kecil-kecil ni, hak besar ada lagi ni. Mana dosa besar-besar tu? Tadi dia takut. Dan dia tengok-tengok tukar jadi baik. Maka dia kata, kalau hak besar tu lagi besar lagi lah. Lagi besar lah akan jadi baik dia tu. Ni orang panggil orang yang jahil. Faham tak? Ni ajhalun nas. Lepas tu dia keluar lah kali. Moga-moga bukan kita kot no. Kita duk gelak-gelak tengok kita. Nauzubillah. Moga bukan kita. Ni maksudnya orang ni orang yang terlalu jahil dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia tak tahu banyak Allah Taala mengetahui. Apa dalil jahil dia? Dalil dia duduk bimbang dengan dosa besar, tengok tak tunjuk. Lepas tu dia persoal pula ke Allah Taala. Dan ke Allah Taala Maha mengetahui lebih pada tu lagi. Ini kita dalil jahil. Rasulullah gelak sampai nampak gigi geraham. Daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, qal ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam منذ aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Rasulullah tak pernah menghalang aku untuk bertemu dengan dia, berjumpa dan juga berbincang, masuk dalam rumah Rasulullah dengan izin. Sejak aku masuk Islam, kata Sayyidina Jarir, wala ra'ani illa dhahika. Rasulullah tak akan pernah kalau jumpa aku melainkan Nabi akan senyum. Setiap kali jumpa aku, Nabi akan senyum jumpa aku. Tak pernah muka masam dengan. Ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis juga jangan Sayyidina Jarir illa tabassuma, kan disebut itu. Wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassuma. Jadi menjelaskan dhahik sebelum tu adalah tabassum. Jadi saya kira kalau tak sebut hadis ni, kita tak faham illa dhahika. Nabi kecuali gelak. Setiap kali jumpa Sayyidina Jarir itu hina pula. Itu. Hina. Dia gelak gitu. Kita kalau jumpa kawan kita baca hadis tak habis. Illa tabassuma tak baca illa dhahiknya. Sejak bila aku masuk Islam ni, memang jumpa dengan Rasulullah memang dia gelak kat aku. Dhahik tu jemaah tergelak. Saya jumpa kawan kita. Kawan kita aku katok budak ni. Tahu tak. Jadi dhahik ni tu maksudnya tabassum. Jumpa orang kita, maksud senyum, sono. Tu cara ni. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu akhir ahli an-nar khuruja. Rasulullah mengetahui orang yang terakhir keluar daripada neraka, rajulun yakhruju minha zahfa. Lelaki yang keluar dalam keadaan zahfa. Zahf maksudnya apa? Habwa. Maksudnya keluar dalam keadaan berjalan kaki dengan ni maksudnya merangkak keluar. Punya teruk dia waktu tu dia keluar dalam keadaan merangkak dari api neraka. Fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah. Allah Ta'ala kata kepada lelaki tersebut, marilah kamu masuk dalam syurga.
Qala fayadhhabu liyadkhul, bukan dia pun terus berjalan masuk dalam syurga. Fayajidun nasa qad akhadhu al-manazil. Bila dia masuk dalam syurga, tengok tu dia semua orang ada rumah masing-masing yang tidak ada bandingan dengan rumah tersebut. Fayarji'u fayaqul, dia pun patah balik. Ya Rabb, ya Tuhan. Dia minta ke Allah Taala terus. Ya Allah, qad akhadha an-nasu manazila. Masuk dalam jahil ni. Padahal duduk dalam syurga, niatnya dapat terus. Dia kata macam mana dia dapat ni? Dia pun kena minta kot. Dia kena buat apa ni, bagi permohonan, hantar borang zakat bulan 7 baru dapat. Lambat nak mampu kan. Jadi bila nak kena isi borang pun mau jenis tu lah kot. Jadi dia pun pi. Ya Rabb, an-nasu qad akhadha an-nasu al-manazil. Semua orang ada rumah. Nah, aku tak ada lagi ni. Gina tu. Fa yuqalu lahu atazkuru. Allah Taala kata kepada dia, atazkuru az-zaman alladhi kunta fihi. Ingat dulu di dunia dulu. Ingat lagi zaman duduk di dunia dulu. Fa yaqulu na'am. Dia kata ya, aku masih ingat lagi waktu di dunia dulu macam mana. Fa yuqalu lahu tamanna. Dulu di dunia dulu hang duk teringin rumah macam mana? Allah Taala kata kat dia. Dulu di dunia dulu, rumah macam mana yang teringin sangat tu? Tamanna. Allah Taala kata, moga inginkan. Bayangkan dalam kepala, aku akan bagi. Qala fa yatamanna. Kemudian dia pun tamanna. Nah, fa yuqalu lahu fa inna laka allazi tamannaitahu wa 'ashrata adha'afid dunya. Dia duk harap hak tu dalam kecil dia tu. Dalam otak dia tu, dia duk nampak rumah hak yang semidi. Dia pun rumah biasa-biasa ya. Dia tengok orang semidi 600,000 punya tu, hak di Kuala Lumpur, dia ada 3 bilik. Bilik ayak 2. Kan? Bilik ayak 2, dapur kecil, kan? Orang tamu pun bolehlah nak tempat-tempat tidur gitu je. Dia kata hak tu pun jadi dah. Dia kata. Maka dia pun duk harap tu. Ya. Bila harap tu, dia tak tahu tu syurga boleh minta lebih daripada tu lagi. Maka Allah Taala kata kat dia, hak kamu minta tu aku bagi 10 kali ganda dunia lagi pada. 10 kali ganda dunia tu bukan Kuala Lumpur. Dunia. Dia kata gitu, terus dia kata, atas qarubi wa antal malik. Hamemeng dengan aku dah. Tantang Tuhan. Oh tu dia. Jahil sungguh balong ni. Panggil Allah Taala pun dia boleh nak keli gitu. Nah, atas qarubi hamemeng aku, dia kata, aku minta kecil je hang bagi 10 kali dunia terus. Tantanglah aku ni teruk. Ha itu maksud dia. Hamemeng aku. Ni terjemah bahasa tu baru faham. Kalau tidak, atas qarubi wa anta malik, kamu menghina aku ya Allah, sedangkan aku ini adalah lawak taman sebentar ni. Kena buat nada sikit. Nah, qala falaqad raaitu Rasulullah. Waktu tu bila Rasulullah riwayatkan hadis ni, Rasulullah aku tengok, kata Sayyidina apa ni? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Falaqad raaitu Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajizuh. Aku tengok Rasulullah gelak sampai nampak gigi geraham. Apa kata apa? InsyaAllah ada di kalangan umatku yang jahil sampai peringkat gitu rupanya lah. Jahil sungguh. Tapi rahmat Allah Ta'ala mengatasi segala. Nampak tak? Walaupun dia pergi komplain macam tu, nak abang kata orang jahil ni panggil macam-macam. Kadang-kadang kita tengok anak Tok Guru besar. Orang jahil ni, dia kadang dia nak hormat Tok Guru, tapi dia tak erti nak hormat macam mana. Tuan ada main-main, hello Tok Guru. Ustaz Zahir terus. Tengok bapak tu main kat dia. Dia Tok Guru besar. Tapi dia boleh layan dengan orang muda kan. Orang muda main tu, Masya Allah, salam dia, peluk dia. Kadang-kadang dia pun sebab apa? Sebab jahil dan tidak mengerti cara macam nak muamalah dengan tuan guru. Tuan guru kena syafaqun, rahimun, kena rahim, kena rahmat dengan mereka. Duk buat, hoi apa ni? Duk pegang-pegang baru apa? Bang baru tak? Mana? Kena buat, kena waqar. Ada tok guru jenis tu. Tok guru jenis dia akan ajak tu ya. Jangan duk macam ni depan saya, jangan buat macam ni sana. Ada macam tu. Ada tok guru yang jenis boleh masuk dengan semua orang. Nah, orang muda boleh masuk dengan dia. Jangan kita komplain. Yang masalah kalau komplain sama-sama kita, tu yang masalah. Kita kutuk kawan, kita kata kawan ni kita yang nak betul kita. Tak kena gitu. Nampak tak? Pakat-pakat tolong. Cara masing-masing. Itu. Terus syahid kata Sayyidina Ali bin Rabi'ah, qala syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu utiya bidabbatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fi rikab qala bismillah falamma istawa ala dhahriha qala alhamdulillah. Nampak? Sayyidina Ali waktu mana ketika nak naik kuda, ni cara nak naik ni. Cara naik kuda ni. Maka Nabi pun dia naik kuda, dia letak kaki dia, maka dia baca bismillah. Bila mana dah sama tempat duduk dia, duduk. Qala alhamdulillah. Macam ni kita naik motor. Yang tu masa nak kat kaki naik tu, tak tu bismillah. Letak alhamdulillah. Prai. Subhanalladzi sakhkhara lana. Macam mana? Kalau kuda naik ni, kuda. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kata apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Summa dhahik. Dia baca gitu. Jadi kita ni musalsal ni. Musalsal ni. Musalsal ada jenis kena baca-baca doa tu, subhanallazi taqarrana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Ya kena gitu. Macam gelak. Nah, faqultu, maka Sayyidina Ali bin Rabi'ah bertanya, min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Hang gelak tak mana ya Amirul Mukminin? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu summa dhahik. Nabi buat macam aku buat tadi. Nah, aku tengok Nabi buat macam yang aku buat tadi. Kemudian dia gelak. Habis baca doa tu Nabi gelak. Faqultu min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Maka aku bertanya soalan yang hang tanya tu. Kenapa hang gelak ya Rasulullah? Kenapa kamu gelak ya Rasulullah? Qala inna rabbaka la yu'jabu min 'abdihi idza qala. Karena Allah Taala sangat ajaib, sangat takjub dengan hamba-Nya yang dia doa rabbighfirli zunubi. Ya Allah, ampunkan dosaku, sedangkan dia tahu annahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairahu. Sedangkan dia tahu kata tak ada orang lain yang boleh ampun dosa melainkan Allah, tapi dia minta doa tu juga. Nah, Nabi kata, "Hei khamti." Minta doa tu. Ni lawak cara Nabi lah. Nah, ni lawak serius ni. Nah. Boleh apa ni? Boleh nak minta lagi macam tu, sedangkan tak ada siapa lagi yang boleh ampun dosa melainkan Allah. Tu Nabi gelak kerana takjub dengan doa tersebut. Bukan apa ni, Nabi takjub, Allah takjub dengan doa tersebut. Bila buat gitu, duduk seorang-seorang, kata, tu ustaz ni. Naik semua buat macam tadi ni, naik motor. Subhanaka inni apa ni? Subhanaka hadis doa. Subhanaka inni zalamtu nafsi. Kan? Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Gelak tu. Begitu cara dia. Musalsal gelak. Ketika naik kenderaan. Ada musalsal yang gharib, musalsal naik kuda. Saya dah bagi cadangan pada kawan-kawan kita, kalau boleh buat kelas memandu dan menunggang kuda. Ini kata ada di City Star, kat tu ada kawasan tempat naik kuda. Boleh berlatih naik kuda kat situ. Tak tahu dah berapa gaji kena bayar, berapa dia punya gaji pada yuran bulan tu bayar gaji, bayar berapa tak tahu lah, Allah. Elok juga noh kalau kata ni pihak gawai ke boleh support sikit ke. Tu orang lain bayar sikit lagi lebih tu, dengan bayar semua pula, bayar semua memang melemak lah budak-budak ni. Bayar setengah, bayar sikit, lepas tu apa ni yang pelajar bayar sikit, nak ikut masuk kelas berkuda. Berkuda-kuda. Jadi boleh belajar naik kuda di sini. Sini tempat dia. Boleh belajar naik kuda. Bagus juga tu, sebab Nabi pun suruh ajar, alimu auladakum sibahah wa rimah wa ribatil khail. Lepas belajar kuda, belajar manah pula. Lepas belajar manah, berenang pula. Tu dia semua ada kat Mesir. Balik reti hak tu ya, ngaji tak reti. Al-Amir bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Sa'dun. Biar sikit ah. Biarlah. Sayang noh. Belakang ni sedap tau. Boleh tak malam terakhir ni kita baca lewat sikit? Sampai pukul 11 Boleh noh? Boleh ke ni? Ya. Boleh, tapi ikhwah tolong berikan syiar akhwat malam. Betul lah. Boleh tak? Dia kata boleh, tapi boleh tak minta tolong kalau nampak akhwat nak balik tu, jangan tinggalkan begitu saja. Nah, tolong jadi musyrik depa. Boleh rumah. Nah, kan boleh rumah hampa. Boleh rumah. Nah. Boleh noh? Insya-Allah. Tengok depa tanyalah, ada musyrik lagi, tolong tanyalah. Janganlah belagak sangat kita pun berjual mahal ingatlah. Mereka pun tak ada nak ni lah, tak ada nak orang panggil apa, nak tekam kita ramai-ramai lah. Baik gitu, boleh lah, saya baca sikit. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Sayyidina Sa'ad, laqad ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam gelak dhahika yaumal Khandaq. Nabi gelak pada hari Khandaq hatta badat nawajizuh, sehingga nampak gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu kaifa kana dhahikuhu? Maka aku bertanya, macam mana cara gelak Rasulullah? Apa sebab Rasulullah gelak? Kaifa kana dhahiku? Macam mana, kenapa Nabi gelak? Ditanya oleh rawi ni kan. Ini Sayyidina Amir bin Sa'ad.
Kata Sayyidina Sa'ad, qala kana rajulun ma'ahu tursun. Ada seorang lelaki, dia ni ada turs, perisai. Perisai. Dia pegang perisai. Wa kana Sa'dun ramia. Sayyidina Sa'ad pula seorang penombak yang hebat. Wa kana ar-rajulu yaqulu kadza wa kadza biturs. Lepas tu lelaki ni pula, dia duk main-main. Dia duk guna turs, dia tutup macam ni. Lepas tu dia buat turun. Dah. Gitu lah contoh. Contohnya lah, dia main-main, tutup balik. Yughatti jabhatah. Lepas tu duk tutup dahi dia. Takut orang balik. Saya nak Sa'ad waktu tu duk pegang dah. Gini. Fanadha'a lahu Sa'dun bisahmin. Bila mana dia turun sekali lagi, duk baling terus. Cak kena dahi. Mampus terus. Nah, falamma rafa'a ra'sahu. Bila dia angkat kepala dia sikit, ramahu. Terus Sayyidina Sa'ad baling. Ni kata hebat Sayyidina Sa'ad ni. Dia baling punya lajunya, kena terus tepat pada dia. Falam yuqti hadhihi minhu. Yakni jabhatah. Tak salah langsung pergi tepat pada dia. Kena terus. Wa anqalaba ar-rajul wa shala bi rijlihi. Terus jatuh terangkat kaki. Gitu. Terangkat jatuh gitu terus. Nabi pun gelak. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuh. Nabi gelak sampai terangkat, sampai nampak gigi geraham. Qala qultu min ayyi syai'in dhahik. Jadi kawan ni jadi pelik. Takkan Nabi gelak sebab kawan tu jatuh? Ini bukan sifat Nabi. Nabi rahmat pada sekalian alam. Qala min fi'lihi birrajul. Nampak tak? Nabi bukan gelak sebab kawan tu jatuh. Kata pada muka. Tu kan Rasulullah tu. Rasulullah takkan kata begitu. Rasulullah gelak sebab apa? Rasulullah kagum dengan Sayyidina Sa'ad. Masya-Allah. Hebat gila gitu. Lebih kurang dia. Sayyidina Sa'ad sebelah Rasulullah. Dia Sayyidina Sa'ad baling terlebih gelak. Masya-Allah. Laju. Begitulah. Dia kata abang kata laju tu. Ni hebat sahabat-sahabat Nabi. Kita tengok cerita orang putih Troy. Troy, cerita Troy lawan baling syung. Kita tengok laju kan pi. Dia pun elok. Lepas tu dia lompat tikam. Nampak kemah. Padahal dengan sahabat Nabi terketak lutut dengan sahabat Nabi. Troy ni. Trojan. Belagak gitu buat tu. Jumpa dengan sahabat Nabi gitu. Dalam filem mereka boleh buatlah filem. Kalau hak yang hakikah punya depan sahabat Nabi tak berani apa. Itu depan. Qala babu ma jaa fi sifati muzahi atau mizahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan cara macam mana Nabi melawak. Nabi melawak. Tadi Nabi gelak, ni Nabi melawak pula. Bab Nabi melawak. Betul dia suruh baca juga ni. Bab seronok daripada bab ni. Dan bab ni lah depa masuk dalam radio Kedah. Hak saya baca bab ni. Bab beda nak bergelak. Saya baca di Menara Zakat, depa masuk dalam radio Kedah. Saya baca bab ni. Lepas tu ulang dah 2 kali dah. Saya ulang bab ni. Kata tak ada bab lain dah. Ulang bab ni. Ulang 2 kali dah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dzal udhunain. Sayyidina Anas bin Malik pernah Nabi panggil kepada dia, wahai yang ada 2 telinga. Nama melawak ni. Oi, ada 2 telinga, mai tak? Nampak tak ya dzal udhunain. Lepas tu Nabi melawak tu, qala Mahmudun qala Abu Usamah yakni yumazihuhu. Nabi melawak dengan dia. Yang ada 2 telinga mai tak? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqalituna hatta yaqula li akhin li saghirin ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Sayyidina Anas bin Malik kata Nabi SAW sangat masuk dengan kami. La yuqalituna. Nabi bercampur dengan kami hatta dengan kanak-kanak sekalipun. Budak-budak pun senang dengan Rasulullah. Nabi melawak dengan adikku yang kecil. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi tanya kepada ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, apa kena dengan burung kamu? Burung kamu, bukan burung tu. Burung kamu. Burung hak dia belah. Bukan Nabi tanya burung kamu pergi mana? Maksudnya kita tengok kan Shin-chan. Gitu. Maksudnya Nabi tanya, macam mana burung kamu tadi? Pergi mana burung kamu? Apa jadi dengan burung kamu? Sayyidina Aba Umair dia belah burung. Burung kecil. Ya. Dia duk main dengan burung tu. Burung dah kepak. Baik. Jadi bila duk main dengan burung dah kepak ni, nampak? Kenapa gelak? Apa ni faham macam-macam. Jadi bila main dengan burung tu, main burung tu mampus. Bila mampus dia sedih. Sedih, burung tu mati. Lepas tu Nabi nak gembirakan hati dia. Nabi tanya dia, apa Abang Umair, apa jadi dengan burung? Hadis ni Al-Imam Ibn Qas radhiyallahu anhu mengeluarkan 80 faedah pada hadis ni. Itu dia. Daripada hadis ni ada 80 faedah. Antaranya
boleh bubuh nama anak dengan nama Abu. Aba Umair, walaupun kecil lagi. Boleh bubuh nama Abu kat depan. Abu Quhafah. Ustaz Abu Quhafah. Muhammad Abu Nur. Abu. Untuk bagi isyar kata mereka ni orang yang besar. Nama Abu bukan Abu saya saja, nak bagi nampak isyar besar ke dia. Maksudnya Nabi bila main jemput Abu Umair, dia kata, ya Aba Umair, kamu besar dah, kenapa nak sedih-sedih macam tu? Matanglah sikit. Gitu cara dia. Untuk nak bagi tasjid kepada kanak-kanak. Pada kanak-kanak jangan panggil dengan panggilan yang manja, kecil-kecil. Bagi panggilan yang besar-besar. Atau buah nama yang besar-besar lagi, Along, Angah, Abang, Kanjeng, Sunan. Maksudnya panggil dengan panggilan yang hebat-hebat lah. Ni duk boboy. Bye-bye. Bye-bye. Sampai dia main mesek dah duk boboy lagi. Main mesek duk boboy lagi. Lah kali malu. Telefon mak kena PCC. Mak. Mak boboy sihat, mak boboy sihat. Kawan-kawan duk tepi. Boboy. Jam terus lepas tu. Dia akan PCC Nuri Saidah Zainab yang orang tak kenal dia. Sanggup pergi jauh-jauh. Dipanggil panggilan yang besar pada anak-anak. Kita nak bagi anak kita jadi matang. Kita panggil dia Along. Kamu ni Along. Ni adik kamu. Kamu kena sayang dia. Kena jaga dia. Sebab kamu tu Along. Bukan Along yang kutip duit orang tu. Jadi dia apa? Dia besar. Jadi dia kena jaga adik dia. Maka dia akan rasa dia tu, jiwa dia besar. Kalau duk boboy. Baby. Kan? Baby face. Jam terus budak tu. Melembek sampai ketua. Nye gini. Pang pun tak. Ma fa'alan nughair. Di sini hukum yang kedua, boleh belah burung tak budak-budak? Boleh. Bukan budak-budak, orang tua pun boleh belah burung. Burung boleh dibelah dengan syarat jaga elok-elok. Kata budak-budak boleh bagi lah. Budak-budak pun boleh bagi. Tak ada masalah. Kita kata budak-budak tak selamat ustaz, takut dia kepok kepala burung nanti. Tak semua budak-budak kepok kepala burung. Nampak tak? Sebab ada budak yang kadang-kadang kita bagi binatang pada dia lebih sayang daripada orang lain lagi. Dia akan jaga binatang tersebut. Dia tengok oleh lah. Jangan bagi binatang tu. Bagi patung tu kat dia. Bagi patung rimau tu kat dia. Tengok dia kepok. Prak! Dua ni jangan bagi. Kalau rimau tu pun dia kepok kepala. Kalau zakat mengkarung semua dia kepok lagi. Jadi tak payah bagi. Kalau tengok bagi rimau dia susun elok, kan? Lepas tu bagi budak-budak pun dia belai elok. Ni boleh belah. Budak ni boleh main dengan burung. Burung dia memang dia duk main dah. Nampak lah. Lagi apa dia lagi? Banyak lagi lah. Cukup lah sikit-sikit tu. Dan ni nak tunjuk kata Nabi nak. Kenapa? Antara faedah lain. Kenapa Nabi panggil ya Aba Umair? Kerana menunjukkan kepada umur Aba Umair itu pendek. Nama Aba Umair ni, Aba Umair ni umurnya pendek. Lepas tu Nabi gunakan dengan patutnya Ain Mimra Umar, kan? Tapi ditasghirkan Umair, maksudnya wahai anak yang umurnya pendek. Ini dalil kata Nabi mengetahui perkara ghaib. Kata umur Umair dia akan mati ketika kecil. Dia pun mati kecil. Adik Sayyidina Anas bin Malik. Ini kata ilmu Nabi SAW. Ada sahabat saya telefon saya, dia kata, "Ustaz, saya nak buh nama anak ustaz, nama Aba Umair." Macam mana, sedap tak? Saya kata, bahaya umur pendek lagi. Dia pun takut nak hantar balik. Betul ke? Nabi bimbang. Tak. Umur di tangan Allah Ta'ala. Nama sahabat ada nama Abu Umair, boleh tak ada masalah. Cuma Nabi buah tadi sesuai dengan dia. Saya nak buah sama dengan semua pula. Tak kena lah gitu kan. Gitu maksudnya. Baik. Kemudian di sini dia kata qala Abu Isa fiqhu hadzal hadis. Fiqh hadis ni apa dia? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu. Nabi suka melawak. Wa fihi annahu kana ghulaman saghiran, dan Nabi bagi kunyah. Bagi dengan gelaran Abu, yakni Aba Umair. Wa fihi dalam hadis juga annahu la ba'sa an yu'ta as-sabiyyu tayra liyal'aba bih. Boleh bagi budak-budak main burung kecil-kecil untuk bagi dia main. Wa inna ma qala lahu an-nabi, bila Nabi sebut ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair li'annahu kana lahu nughairun yal'abu bihi famata. Kerana apa? Kerana dia ada burung yang mana burung tu dia main sampai mati burung tersebut. Bukan dia main sampai mati. Bapa dia main tengok burung tu mati. Fa hazinal ghulamu alaihi, maka budak ni sedih. Sedih itu dalil menunjukkan dia sangat sayang burung tersebut. Tu dalil dah. Sebab sedih itu dia, ini kata budak ni budak yang cerdik. Budak yang bijak bermuamalah. Maka budak ni sebab sedih itu maka Nabi nak gembirakan dia balik. Dia kalau hilang tu benda dia sedih. Maksudnya budak ni budak yang hebat, budak yang cerdik. Famadhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melawak dengan dia. Qala ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Gitu. Dan kata Imam Baijuri, fawaid hadis ni ada lebih daripada 100 faedah.
Al-Imam Ibnul Qas ada memasukkan sebahagian daripada faedah-faedah tersebut dalam kitab dia. Hadis yang seterusnya, hadis Allahumma salli ala Muhammad, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Ya Rasulullah, kamu pun melawak juga ya Rasulullah. Soalan sahabat. Para sahabat tanya. Qala na'am. Ya, aku juga melawak, kata Nabi. Ghaira anni la aqulu illa haqqa. Kecuali aku melawak benda yang benar sahaja. Aku tak cakap benda yang tipu. Melawak, tapi jangan melawak benda tipu. Melawak yang benar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni hamiluka ala waladi naqah. Ada seorang lelaki meminta untuk bagi kenderaan pada dia. Ya Rasulullah, aku tak ada kenderaan. Ya Rasulullah, boleh tak bagi satu kenderaan pada aku? Maka Rasulullah kata kepada aku akan bagi kamu naik anak unta. Hamiluka ala waladi naqah. Qala ya Rasulullah, ma asna'u bi waladi naqah. Aku nak buat apa dengan anak unta? Kecil sangat mana naik kita. Nabi kata, wa hal talidul ibil illa nuq. Mak unta tu dulu pun anak unta jugalah dulu. Jadi kira anak lagi dah tu. Jadi dia kata, berapa banyak yang unta besar-besar tu dulu kan budak-budak dulu unta. Kan, budak-budak unta dulu. Maka hak tu yang aku masukkan. Nabi melawak no. Faham? Faham budak tu. Hak belakang tu faham budak. Aku tak faham budak. Tengok. Apa ni? Maksudnya dulu kan unta besar dulu kan kecil juga. Jadi lah ni dah besar, tetap dia anak juga. Boleh. Takkan kita ni macam kita dah besar. Mak kita dah besar dah, tua dapat anak dah. Kita kata ni dia ni anak kepada dia. Woi, mana boleh anak? Aku besar pada dia. Tetap anak walaupun hang badan besar pada mak hang. Kana an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan min ahli al-badiyah. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan ada seorang lelaki daripada ahli al-badiyah, orang kampung. Kana ismuhu Zahiran, namanya Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah. Dia ni akan bagi hadiah pada Nabi. Setiap kali datang daripada kampung, dia akan bawa hadiah jumpa dengan Rasulullah. Fa yujahizuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Kalau dia nak balik pula ke kampung, Nabi pula akan sediakan barang, masih saling tukar hadiah. Nabi pula akan sediakan barang yang banyak untuk dia bawa balik kepada keluarga dia pula, bertukar-tukar hadiah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Zahir ini adalah pembekal barangan dalaman kepada kita, maka kami adalah pembekal barangan bandar kepada dia untuk balik ke kampung. Ni wa nahnu hadiruh maksudnya gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Rasulullah sangat mencintai Sayyidina Zahir. Wa kana rajulan damima. Dia orang yang tidak cantik, tak handsome, kulitnya hitam. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma. Satu hari Nabi datang, wa huwa yabi'u mata'ahu, dan dia sedang menjual barang di kota Madinah pada ketika tersebut. Dia tengah duk jual barang. Maka Nabi mai slow-slow di belakang, fahtadanahu min qalfihi wa huwa la yubsiruh. Nabi mai belakang, Nabi peluk dia. Pas Nabi peluk dia, faqala man hadha? Arsilni. Dia kata, siapa ni? Lepas geli. Itulah. Tambah geli tu. Lepas ni apa peluk-peluk orang ni? Faltafata, dia pun paling tengok. Fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia paling tengok Rasulullah yang peluk dia. Faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sadrin nabi. Maka waktu tu dia pun biarlah, tak apalah, biarlah dada Nabi bertemu dengan belakang badanku untuk aku ambil berkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian hina arafah, waktu dia tahu kata Nabi yang peluk dia. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Nabi pun kata, man yashtari hadzal 'abd? Kami Nabi peluk, siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? Mai jual harga murah. Qala ya Rasulullah, maka kata Sayyidina Zahir, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni katsidan atau tajidani katsidan. Ya Rasulullah, kalau begitu rugilah perniagaan kamu ya Rasulullah. Kerana aku ni orang yang tidak handsome, siapa nak beli aku ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin indallahi lasta bikasidin. Di sisi Allah kamu tidak rugi wahai Zahir. Atau qala anta indallahi ghalin. Kamu mahal di sisi Allah wahai Zahir. Nampak tak? Anil Hasani radhiyallahu anhu qala atat ajuzun an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki, datang seorang perempuan tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, maka kata perempuan tersebut, ud'ullaha an yudkhilani al-jannata. Ya Rasulullah, doakan aku moga masuk syurga ya Rasulullah. Faqala ya umma fulan, wahai ibu, innal jannata la yadkhuluha ajuzun. Orang tua tak masuk syurga ya wahai ibu.
Qala fawallat tabki. Tak ada Nabi nak sambung, dia lari dah. Sedih. Tak masuk syurga. Kedepan-kedepan lari balik. Qala akhbiruha, Nabi kata bagi tahu kepada dia, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Beritahu kat dia, kata dia tidak akan masuk dalam keadaan tua macam tu. Innallaha ta'ala yaqulu, kerana nanti Allah Ta'ala akan tukarkan wajahnya daripada tua jadi muda balik. Dalam Quran Allah sebut, inna ansha'nahunna insya'a. Kami jadikan dia ni satu ciptaan yang baru pula. Kami binakan balik dengan ciptaan yang baru. Faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Dan kami jadikan mereka ni anak-anak dara sunti. Dan kami uruban atraba, maksudnya buah-buah dada mereka akan kembali montok seperti zaman muda mereka dahulu. Maksudnya masuk dalam apa ni, syurga dalam keadaan muda belia. Wallahu taala a'lam. Jadi moga-moga Allah Taala beri keberkatan dalam majlis kita pada hari ini. Orang kita telah sampai pada hadis yang ke-240 pada bab yang ke-37. Babu majaa fi sifati kalami Rasulillah fi syi'ri. Insya-Allah kita akan sambung kalau ada masa pada masa akan datang. Yang saya minta maaf banyak-banyak tak sempat juga untuk habiskan kitab ni. Ala kulihan lebih boleh kita kata berapa per 3 ni kitab ni? 2/3 no. 2/3 daripada kitab kita telah baca. Alhamdulillah saya sendiri telah baca kitab ni daripada awal sampai habis tanpa tinggalkan satu kelas pun dengan guru kita yang mulia Syekhuna Yusri hafizahullah taala. Dan saya tukang baca kitab ni di depan Syekh, dan Syekh mensyarahkan kitab tersebut selama setahun lebih. Dan apa ni esok insya-Allah mungkin kita akan minta pada Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is untuk mengijazahkan kitab ni kepada kita secara ijazah ammah. Sama kita tak habis lagi lah ni. Kira apa ni, mungkin dapat berkat lah. Sanad yang saya ambil daripada guru saya itu Syekh Yusri hafizahullah taala, mengambil daripada Al-Allamah Al-Muhaddis Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari Al-Husaini. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari mengambil dengan dia baca kitab ni pada bulan Ramadan dalam Masjid Rushdi di Duqi selepas asar setiap hari kulla yaum min syahri Ramadan, dan tamat pada bulan Ramadan, tamat kitab tersebut. Baca setiap hari pada bulan Ramadan. Qala, kata Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, diriwayatkan hadis ini daripada Musnidul Asr Ahmad ibnu Abdul Aziz ibni Rafi' Al-Qasimi, dan beliau mengambil dengan Syekh Samtuddin Syekh Al-Imbabi Syekhul Azhar, dan Syekh Al-Imbabi mengambil dengan Syekh Islam Ibn Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu an, dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri juga Syekhul Azhar mengambil dengan Syekhul Islam Hasan Al-Quisni, dan Syekh mengambil dengan Abu Hurairah Daud Al-Qal'i, dan dia mengambil dengan Sayyid Muhammad Ibni Muhammad As-Suhaimi, dan beliau mengambil dengan Syekh Abdullah Ibni Amir Al-Shabrawi, dan beliau mengambil daripada Ahmad Ibni Muhammad Al-Qulayfi, dan beliau mengambil dengan Syihab Ahmad Al-Bashbishi, dan beliau mengambil dengan Syekh Sultan Al-Muzahi, dan beliau mengambil dengan Abi Najah Salim As-Sanhuri, dan beliau mengambil dengan Najmuddin Al-Ghaiti, dan beliau mengambil dengan Al-Qadi Zakaria Al-Ansari, dan beliau mengambil dengan Abil Fath Al-Madani. Imam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam dalam kitab fiqh Syafi'i, gelaran Syekhul Islam pada Imam Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari mengambil dengan gurunya Abil Fath Al-Madani, dan beliau guru tersebut mengambil dengan Al-Hafiz Abil Fadl Abdul Rahim Al-Husaini Al-Iraqi, dan beliau mengambil dengan Syekh Abdullah Ibni Al-Qabbazi, dan beliau mengambil dengan Ahmad Ibni Abdul Daim, dan beliau mengambil dengan Abi Syuja' Al-Bastani atau Bastami, dan beliau mengambil dengan Abil Qasim Al-Khuzai, dan beliau mengambil dengan Abi Sa'id Al-Haytham Ibni Kulayb Al-Shashi, dan beliau mengambil dengan Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Ibni Musa Ibni Dhahak Al-Bughi At-Tirmidhi bi kitab Syama'ili Al-Muhammadiyah. Jadi kita tamat pada kitab, tak tamat lagi lah, cuma takut kita tak sempat jumpa. Saya juga ijazahkan kitab ni dengan yang saya ambil daripada guru saya, Sanad Ali lagi esoklah, dengan Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani. Jadi saya ijazahkan kitab ni kepada semua dengan ijazah ammah, dengan lafaz ajastukum jami'an bihadhihi ar-riwayah kama ajazani syaikhi Syekh Muhammad Syekh Al-Murabbi Dr. Yusri Rushdi Said Jabr Al-Hasani As-Siddiqi hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa matta'a fi umrihi wa hayatihi, dengan lafaz qabilna. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih saya ucapkan banyak kepada pihak majlis kebajikan Pulau Kedah, pihak kepimpinan ahli majlis datang kursus semua, dan sekali dengan penasihat, pihak pegawai dan seluruh yang hadir pada malam ni. Moga Allah Ta'ala berikan keberkatan dalam majlis kita sempena Rabiul Awal ini. Allah Ta'ala berikan kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW sama ada jaga ataupun dalam keadaan tidur. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.